Salam sejahtera, kita sambung bahagian pernyataan. Okey, ni soalan 2, contoh soalan 2. Okay, sila baca dengan teliti perbualan berikut. Seterusnya, tentukan setiap ayat itu sama ada pernyataan atau bukan pernyataan. Jika pernyataan, sila tandakan betul bagi pernyataan benar atau palsu, di bahagian benar atau palsu. Okey, so yang pertama, kita tengok masih lagi perbualan antara Fauzi dengan Chong. Okay, hi Chong. So, kita dah tahu ini adalah ayat, bukan pernyataan. Tahu-tahu tak, ini adalah soalan, maka bukan pernyataan. Perintah kawalan pergerakan akan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Okay, ini latihan ni dibuat sebelum 14 April. Okay, so pada situasi tersebut dia adalah benar. Tapi kalau kita lihat ikut situasi sekarang, dia adalah pernyataan palsu sebab dah dilanjutkan sehingga 28 April. Okay, peninglah. So ini tunjuk perasaan, maka bukan pernyataan. Okay, kena duduk rumah lagi. Okay, ayat ini kena duduk rumah lagi. So ini adalah bentuk arahan. Okay, maka dia masih lagi bukan pernyataan. Tak dapat belajar di sekolah. Okay, tak dapat belajar di sekolah, ini adalah pernyataan benar. Okay, ya ke? So dia tanya balik soalan, maka ini bukan pernyataan. Masuk kau, ini soalan tak habis, tak lengkap, maka memang bukan pernyataan. Kalau kau tak duduk rumah, kau akan belajar di sekolah sahaja. So dia memberi satu andaian situasi di mana kalau awak tak duduk, Fauzi tak duduk rumah, dia akan belajar di sekolah sahaja. So ikut situasi perbualan ini, kalau kita tengok sampai habis, okay, Fauzi mestilah, so masih tunjuk perasaan, bukan pernyataan. Saya kan orang rajin belajar. Okay. So kalau kita ikut situasi di sini, tak semestinya kita tengok ayat boleh terus bagi dia benar atau palsu sebab kita pernah baca habis perbualan dia. Okay, Chong memberi perasaan lagi. Okay, kalau kau tak duduk rumah, mesti lepak di rumah si Mina. So ini adalah pernyataan benar. Maka yang di atas adalah kau tak duduk rumah, kau akan belajar di sekolah. Ini adalah pernyataan palsu. Okay, saya kan orang rajin belajar. So memang menunjuk sikap dia tidak rajin belajar. Maka dia itu adalah pernyataan palsu. Okay. Fauzi cakap mana ada. So ini adalah bukan pernyataan. Papak Mina tak kasih pun aku lepak di sana. Okay. Papak Mina tak kasih pun aku lepak di sana. Maka dia menerangkan satu ayat di mana Papak Mina tak bagi. So ini adalah pernyataan benar. Dia suruh saya duduk diam-diam di rumah. So masih lagi nampak suruh. Suruh ini adalah bentuk arahan. Maka ini adalah bukan pernyataan. So stay at home. So ini masih lagi satu arahan. Okay, ini adalah bentuk ayat umum atau arahan. Stay at home, arahan. So, bukan pernyataan. Betul tu. Okay, betul tu adalah terlalu umum. Maka, bukan pernyataan. Okay, ini adalah contoh yang ringkas. Okay, seterusnya kita tengok contoh bagi dalam buku teks. Okay, tentukan sama ada ayat-ayat berikut. Okay, tentukan sama ayat berikut ada pernyataan atau bukan pernyataan. Berikan justifikasi anda. Justifikasi itu maksudnya bagi kita punya penerangan. Okay. A, tolong hantar buku. Okay, so tolong hantar buku. Mana saya ni? Okay. Okay, tolong hantar buku. Maka yang ini adalah arahan. So dia bukan pernyataan. Okay, menara Kuala Lumpur ialah, okay, dia memberi ialah paling tinggi. Maka ini benar, pernyataan benar. Bagaimanakah anda datang ke sekolah? So ini adalah soalan. Maka dia bukan pernyataan. Okay. D, X tambah 3 adalah 5. Okay. Dan dia ada sama dengan, dan dia ada pemboleh ubah X. Dan kita tak tahu apa nilai X tu. Maka ini adalah bukan pernyataan sebab terlalu umum. Sebab dia melibatkan pemboleh ubah X terlalu umum, maka tak dapat selesai pun. Okay, kecuali kita kata X tambah 3 adalah 5, belakang tulis koma, di mana X ialah 2, maka itu adalah satu pernyataan. Tapi ini macam ayat tergantung. X ni mungkin 3, mungkin 5, mungkin 10, maka itu bukan pernyataan. Okay, E, negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8. Kalau kita lihat,
Okey, negatif 6 adalah lebih besar. Maka ini adalah pernyataan tapi palsu. So kita kalau tengok jawapan, buku teks pun sama, dia kata bukan pernyataan kerana ayat itu tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya sebab dia bentuk arahan. Ya. Dan bukan pernyataan kerana ayat itu tidak dapat ditentukan nilai dan yang seterusnya. Aduh, susah sikit. Salah guna. Okey. Contoh seterusnya. Nyatakan nilai kebenaran, benar atau palsu. So kita lihat 28 tambah 12 sama dengan 40, maka ini adalah pernyataan benar. Memang betul 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2, 3 kuasa 2 adalah 9, 4 kuasa 2 adalah 16, sama dengan 25. 7 kuasa 2 adalah 49, 25 tidak sama, maka ini adalah palsu. 2 tambah 3, 2 tolak 3 sama dengan 2 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Ini adalah kalau tak pasti kita boleh buat 2 kuasa 2 tolak 3 darab 2 tambah 3 darab 2 tolak 3 kuasa 2. So ini boleh dihapuskan, maka memang ini betul benar. Punca kuasa 2, 729 sama dengan 81. Punca kuasa 3. So yang ini boleh tekan kalkulator. Kalau dia benar, benar. Kalau palsu, dia palsu. Tekan kalkulator. Bahagian kiri buat, bahagian kanan pun buat. Lepas tu tengok adakah dua jawapan ni sama atau tidak. Kalau sama, benar. Kalau tidak sama adalah palsu. X tolak Y kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tolak 2XY tambah Y kuasa 2. Kalau kita darab X kuasa 2 tolak 2 darab XY masuk negatif, kuasa 2 adalah positif, maka ini adalah benar. X tolak Y darab X tolak Y. So X kuasa 2 tolak XY tolak XY tambah Y kuasa 2. Negatif darab negatif adalah positif. So benar. F set dalam AB mempunyai 4 subset. So subset yang pertama adalah set kosong. Lepas tu setiap unsur satu set. B, lepas tu yang keempat adalah A, B. So ini pun benar. 5 ialah faktor bagi 400. Faktor adalah nombor yang boleh dibahagi. Memang 400 boleh bahagi 5. Kandaan sepunya terkecil bagi nombor 4 dan 18 ialah 36. Ini pun benar. Kandaan sepunya kandaan adalah sifir. So 4, 8, 12 sampailah 36. Lepas tu 18, 36. Maka paling kecil memang 36. So benar. Seterusnya, bukan semua pernyataan matematik benar. Nilai kebenaran bagi semua pernyataan matematik boleh ditentukan. Kalau matematik memang kita kena tentukan lah. Contoh yang A, X tambah Y kuasa 2, X kuasa 2 tambah 2XY tolak Y kuasa 2. X bukan kosong, Y dengan kosong. So benar ke tak benar? Kita kena check. Ni tengah ni tambah, tiba-tiba keluar negatif. Maka salah. So A bukan. Dah kita tunjuk, nampak. Maka A tu palsu. Dia dah tunjuk pengiraan memang letak nilai, kita boleh letak nilai dan kita kira betul. Tapi kalau kita lihat secara guna konsep matematik,
Positif tak boleh tiba-tiba keluar negatif. Tapi negatif, darab negatif boleh dapat positif. Okay, X tambah kuasa 2 lebih kecil daripada kosong. So, dia tak akan lebih. Sebab X ni apa-apa nombor, dia kuasa 2 akan jadi positif. Walaupun negatif, kuasa 2 pun akan jadi positif. So, mesti lebih besar daripada kosong. Kalau kita letak 1 pun, okay, 6 kuasa 2 sama dengan 36. Dah memang lebih besar daripada kosong, maka palsu. Okay, C 2 tambah 6 ni tekanlah kalkulator. Okay, dapat memang betul. Sini lebih benar, lebih besar, ini adalah lebih kecil. So 2 tambah 24 adalah 26. Okay, 4 tambah 12 adalah 16. Memang benar. Okay, dan 2 ialah faktor bagi 8. So betul lah, faktor mesti nombor yang boleh dibahagi. Okay, 257 bersilangan dengan nombor perdana adalah 257. Okay, nombor perdana dengan ni ingat, yang bersilangan mesti adalah yang sama. Ia adalah 257 bersilangan dengan nombor perdana. Nombor perdana banyak adalah 257. Patutnya ini macam benar. Kena rujuk. Okey, rujuk tentukan sama ada pernyataan matematik di bawah ni benar atau palsu. Sekiranya palsu, buktikan. Okay, semua poligon mempunyai perpenjuru. Okay, perpenjuru tu maksudnya hujung titik ke hujung titik. Ini perpenjuru. Okay, dia kata palsu sebab segitiga tak dapat. Okay, so palsu. So satu je poligon yang tak dapat segitiga. So bilangan nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Okay, palsu sebab semua nombor kuasa 2 semua ialah nombor bulat sebab kita tak ada pecahan. Okay, nombor kuasa 2 sempurna mesti nombor bulat. Okay, C semua nombor genap adalah faktor perdana. Okay, benar. Okay, sebilangan garis lurus memintas paksi Y. Benar. Sebab bukan semua garisan akan memintas paksi Y. Mungkin dia memintas paksi X. Okay, atau dia menyentuh paksi X dan Y. Okay. So yang lain-lain awak boleh cuba. Okay, tentukan sama ada ayat di bawah pernyataan atau bukan pernyataan. Beri justifikasi. Marilah kita. Okay, marilah kita tu memberi arahan. Okay, maka ni bukan pernyataan. Terlalu umum dan kita tak boleh menilai dia punya nilai kebenaran. Okay, Malaysia terletak di benua Asia. Okay, ini adalah bukan pernyataan. Ini adalah pernyataan benar. Okay, adakah 3 tambah 2 ni dia tanda soal, maka ini adalah bukan pernyataan. X tambah 3 lebih besar daripada X tolak 8. Okay, itu adalah negatif. Okay, ini adalah 3 lebih besar daripada negatif 8. Maka ini benar. Jika X letak apa-apa nombor ke dalam, okay, itu operasi masih benar. Maka itu adalah benar. 3X tambah 5 adalah sama dengan negatif 7. X ini terlalu umum. Dia bukan operasi macam atas X dengan X. Ini satu X saja. Maka ini adalah bukan pernyataan. Okay, soalan 2. Bina satu pernyataan yang benar dengan menggunakan angka dan simbol yang diberikan. So ini contohnya 23 tambah 40 lebih besar daripada 9. Okay, atau apa? 40 tambah 9 lebih besar daripada 23. Ini benar, ini pun benar. Okay, yang ni 3 di dalam 3, 6, 9. So betul. Okay, apa darab apa sama dengan ni? So 1/4 darab 10/3 sama dengan 5/6. Okay, yang lain-lain awak boleh cuba buat. Okay, tentukan sama ada pernyataan di bawah benar atau palsu. Semua segi 4 mempunyai sudut tepat.
Sudut tepat tu maksudnya 90 darjah. Okey. Adalah palsu sebab ada segi empat yang condong macam ni. Okay, sebilangan rhombus mempunyai 4 sisi yang sama. Rhombus mesti mempunyai sisi yang sama. So dia bukan sebilangan. So ini adalah palsu. Okay, semua segitiga mempunyai sisi yang sama panjang. Mana mungkin? Okay, segitiga ada yang pendek, ada yang panjang. So tak boleh semua. So ini adalah palsu. Okay, sebilangan poligon mempunyai 5 sisi. Itu betul sebilangan sebab ada segitiga, segi 6 dan seterusnya. Semua bulatan boleh dibahagi kepada 8 sektor yang sama saiz. Semua bulatan, betul lah, boleh dibagi 8. Ada tak bulatan yang tak boleh dibagi 8? Nak bagi berapa pun boleh. Maka ini pun benar. Okey, ini untuk setakat untuk yang ini.